Assalamualaikum, saya Nur Atria binti Mokhtar, pemegang nama matrik C21A1947. Saya ingin membentangkan tajuk kajian saya iaitu pakaian tradisional iaitu batik. Pengenalan, batik ialah seni tampak yang dikembangkan oleh orang Jawa. Seni ini menekam atau menandakan mencanting corak pelbagai gaya menggunakan lilin pada kain yang kemudiannya diwarnakan meninggalkan kesan cantingan. Batik merupakan satu jenis kain yang dihasilkan melalui proses penerapan lilin cair dan mencelup warna. Sejarah kain batik. Mengikut cacatan sejarah, kain batik dalam bentuk primitif diketahui wujud sejak 2000 tahun yang lalu di Parsi dan di Mesir. Dan negara China dan Jepun, kain bercorak batik mula digunakan sejak abad ke-7 dan ke-8 lagi. Manakala di tanah Melayu, batik mula diperkenalkan sejak abad ke-15 Masihi iaitu pada zaman pemerintahan Parameswara di Melaka. Kini, negeri Terengganu dan Kelantan merupakan perintis kepada perkembangan batik di Malaysia. Asal-usul, perkataan batik berasal daripada bahasa Indonesia yang bermaksud pakaian yang mempunyai titik-titik kecil. Perkataan tik bermaksud titik yang asalnya daripada perkataan yang berdetik atau tik-tik. Ada yang mengatakan bahawa perkataan batik berasal daripada Jawa iaitu tritik yang membawa maksud proses menghasilkan batik. Objektif yang terdapat dalam kajian saya ialah yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis batik yang ada. Yang kedua, mengkaji motif dan corak pada kain batik. Yang ketiga, mengkaji alatan dan bahan pembuatan kain batik. Jenis-jenis kain batik. Yang pertama ialah batik blok. Blok corak diperbuat daripada kayu atau logam. Proses ini dilakukan berulang-ulang dengan mengikut susunan yang tertentu sehinggalah selesai, di mana blok itu telah dicelupkan terlebih dahulu ke dalam pewarna sebelum ditekatkan ke atas kain tersebut. Yang kedua ialah batik conteng. Setelah kerja-kerja melakar selesai, proses mewarna mengikut kesesuaian corak dilakukan dengan menggunakan brush cat, di mana bahagian-bahagian yang terkena lilin itu tidak akan meninggalkan kesan warna apabila proses mematikan warna dilakukan. Lilin akan cair dan tanggal menjadi bahagian-bahagian ini warna putih sebagai benteng. Yang ketiga ialah batik skrin. Teknik lakaran corak dan terapan warna dilakukan di atas skrin yang diperbuat daripada polister yang ditegangkan di atas pemidang. Corak batik dibentuk di atas skrin yang diperbuat daripada kain polister yang berpengidang. Skrin ditekakkan di atas kain putih. Proses pewarnaan dengan melalukan warna di atas corak tadi dengan menggunakan sekuji. Cara begini akan diulang beberapa kali dengan corak yang berlainan untuk mendapatkan corak batik yang lengkap. Ini disebabkan satu skrin untuk satu warna sahaja. Corak kain batik bermaksud bagaimana motif-motif yang dipilih dicorakkan di atas kain batik tersebut. Antara corak-corak yang sering digunakan ialah corak berdiri, corak jalur, corak melintang, corak menyeluruh, corak menyerong, corak bertompok-tompok, corak berulang batu-bata dan lain-lain. Motif adalah corak-corak hiasan yang digunakan dalam proses melukis atau menerap batik. Bentuk-bentuk motif batik dihasilkan dalam dua bentuk utama iaitu motif organik dan motif geometri. Motif organik berunsurkan alam semula jadi seperti awan larat, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan dan haiwan. Contoh motif organik ialah motif ayam, motif bunga raya, motif daun sirih dan lain-lain. Manakala contoh bagi motif geometrik seperti motif pucuk rebung, motif bunga kotak bercampur dan lain-lain. Alatan dan bahan dalam penghasilan kain batik. Yang pertama, belok bunga iaitu sarang. Ia berfungsi untuk memukul lilin di atas kain dasar. Seterusnya, kuali lepek untuk memasak campuran lilin. Kuali kawah pula untuk mencelup, merendam atau merebus kain. Meja menekap. Meja menekap batik yang dilapisi sekam padi seguni
guni dan kelopak pisang untuk menyudutkan lilin yang dipukul. Seterusnya ialah dapur untuk memasak dan memanaskan campuran lilin yang dipukul. Seterusnya bahan. Bahan yang pertama ialah kain putih jenis kain kapas. Ia berfungsi kain yang hendak dibantik. Seterusnya campuran lilin. Terdiri daripada rosin iaitu damar, lilin putih parafin, lilin lebah dan lemak binatang atau minyak kelapa yang dipukul pada kain dan bertindak sebagai penahan warna. Seterusnya bahan pewarna. Bahan pencelup seperti naftul untuk mewarnakan kain. Debu soda, bahan berupa sodium karbonat untuk menanggalkan dan membersihkan lilin semasa kain direbus. Yang terakhirlah kanji untuk mengilat permukaan kain batik. Proses penghasilan kain batik terdapat 8 langkah. Yang pertama ialah merancang dan menyediakan corak pada kertas termasuk merancang warna pemidang. Bilangan skrin yang akan digunakan bergantung kepada bilangan warna perlu digunakan. Langkah yang kedua ialah lukis corak di atas skrin yang telah dipasang dengan sutura saring dengan menggunakan kelongsong tekstil yang berisi lash cord. Langkah yang ketiga ialah kain putih yang hendak dicetak mestilah direbus, dibilas dan dijemur sehingga kering. Langkah yang keempat, kain tersebut diregang dan diletakkan di atas meja pengecap. Letakkan permidang di atas skrin permukaan kain. Yang kelima, tuang warna di atas hujung skrin dan sapukan warna dengan menggunakan sekuji. Ulang semula proses ini mengikut bilangan pewarna. Langkah yang kelima, tuang warna di bahagian hujung skrin dan sapukan warna dengan rata menggunakan sekuji. Ulang semula proses ini mengikut bilangan warna dan corak yang ditetapkan menggunakan pemidang skrin yang berbeza. Langkah yang keenam, kain dijemur sehingga kering sebelum dikukus dalam proses penguapan. Penguapan ini dilakukan untuk memastikan warna tidak luntur. Yang ke-8, rendam kain di dalam air suan yang dicampurkan dengan bahan pelembut bagi melembutkan kain serta membuang lebihan warna. Yang ke-8, kain dijemur sehingga kering. Bahagian-bahagian pada kain batik. Yang pertama ialah badan kain. Bahagian badan kain pula diisi dengan motif flora iaitu motif akar menjala. Motif ini diilhamkan daripada tumbuh-tumbuhan di dalam hutan yang menjala. Kain kepala dihiasi dengan motif pucuk rebung. Pucuk ini diilhamkan daripada pucuk rebung yang mengandungi motif bunga keduduk di dalamnya. Apit kiri dan apit kanan. Corak yang menghiasi bahagian ini dipanggil susunan menyeluruh dan diilhamkan daripada motif flora. Yang terakhir ialah gunung kain. Bahagian kain juga menggunakan susunan motif yang serupa yang terdapat pada apit kiri dan kanan kain iaitu susunan menyeluruh. Yang terakhir ialah cara pemakaian dan maksudnya. Kain batik juga mempunyai cara pemakaian dan maksud yang tersebalik pemakaian kain batik tersebut. Terdapat 4 cara iaitu cara yang pertama, kepala kain di belakang melambangkan anda sudah berkahwin. Cara yang kedua, kepala kain di hadapan melambangkan anda seorang anak dara. Yang ketiga ialah kepala kain sebelah kanan melambangkan anda seorang janda yang bercerah hidup. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, kain kepala yang sebelah kiri melambangkan anda telah kematian suami atau lebih dikenali sebagai balu. Sebagai rumusan, kain batik merupakan pakaian tradisional yang masih dikekalkan sehingga kini. Kain batik mempunyai sejarah serta asal-usul yang tersendiri yang telah menjadi lambang pemakaian nenek moyang serta masyarakat terdahulu. Sekian, terima kasih.